bukan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Cuma gelaran-gelaran Siti ni saya tak tahu, tak pasti daripada mana datang tu. Siti Aisyah, Siti Khadijah kan? Boleh jadi kalau untuk lelaki kan Sayyidi kan, tuan aku. Kalau perempuan Sayyidati, orang Arab kan, puan tu Sayyidati. Jadi orang Arab dia punya sebutan tu Sayyidati. Mungkinlah Melayu pun sebut Siti, mungkin kan? Sebab saya tak jumpa. Cuma kalau kita memilih untuk menyebut Siti Khadijah, saya rasa lebih baik menyebut Khadijah radhiyallahu anha kan? Kalau kita memilih untuk menyebut Aisyah, Siti Aisyah, saya kira adalah lebih baik untuk menyebut Aisyah radhiyallahu anha. Baik, dia kata rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah. Bila Bara' bin Azib dia kata, bila aku tengok Mus'ab bin Umair, aku tak pernah tengok orang macam ni melainkan seolah-olah dia lelaki syurga. Apa maksud lelaki syurga? Adakah kerana penampilannya yang baik? Tak. Kita dah sebut kan, penampilan Mus'ab telah pun berubah. Tapi kenapa dia sebut seolah-olah nampak lelaki syurga? Kerana akhlak yang ditunjukkan oleh Mus'ab bin Umair. Maksudnya Mus'ab bin Umair bila sampai di Madinah, sebelum dia bercakap tentang Islam, orang dah nampak yang ni Islam. Mus'ab sebelum dia bercakap tentang Islam, orang di Madinah dah nampak, oh yang ni Islam. Dulu orang bukan Islam masuk Islam kerana akhlak yang ditunjukkan oleh orang Islam. Sekarang kita khawatir orang bukan Islam tak nak masuk Islam sebab melihat perangai sebahagian orang Islam. Saya masa duduk di kamp 2 Regimen Askar Melayu di Raja dulu, dia kalau askar Melayu ni semua Muslim lah, kecuali kor tumpangan. Contohnya kor gaji, ada seorang tu dia corporal, dia orang Sabah, dia SIB ni, Injil Borneo, dia Kristian Injil Borneo. Dia agak terbuka lah bincang beragama. Saya selalu pergi pejabat gaji sembang dengan dia. Dan satu hari tu saya kata, kenapa kamu tak masuk Islam? Dia kata, tuan, sama je kan? Orang Melayu pun tikam nombor kak minum kak. So penilaian dia begitu. Dia tak nampak kehebatan Islam kerana melihat orang Islam tu sendiri. Kita khawatir kita menjadi fitnah kepada orang bukan Islam untuk melihat keindahan Islam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar yang Radio IKIM hari Rabu ke yang orang revert pada Islam kan, kebanyakan yang saya duk dengar ni, kebanyakannya mereka melihat contoh, tengok orang Islam macam mana. Ada satu tu, dia jiran dia orang Islam, dia tengok anak-anak orang Islam ni bila salam, jumpa mak salam, jumpa ayah salam, kemudian berlaku lemah lembut dengan anak-anak, dia rasa macam ish, bagus Islam ni kan? Dia ditakdirkan untuk berjiran dengan seorang Muslim yang baik kan? Maka akhirnya dia memeluk Islam. Kemudian sama juga Mus'ab pergi jumpa Sa'ad. Kemudian Mus'ab kata, sebab Sa'ad marah masa tu, apa kata kamu duduk dan dengar dulu, kalau kamu setuju kamu boleh terima, kalau kamu tak setuju aku akan pergi. Lalu Sa'ad juga bersedia untuk dengar. Bila Sa'ad dengar, akhirnya Sa'ad juga masuk Islam. Baik tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, secara logiknya, apa kata kalau Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adh tidak bersedia untuk mendengar? Secara logiknya apa akan berlaku? Kedua-duanya takkan masuk Islam. Sebab tu kena duduk dengar dulu. Duduk dengar, jangan mental block. Sebab masyarakat kita, dia suka mental block. Dia awal-awal dia block, aku hak dia ni aku tak nak. Kalau tuan-tuan tengok di Facebook kan, jenis-jenis ni dia ni Wahabi contoh dia blok awal-awal. Akhirnya bila orang tu sampaikan kebenaran,
yang akhirnya dia tolak orang tu ke dia tolak kebenaran? Dia akan tolak kebenaran. Dia akan tolak kebenaran. Dengar dulu. Ini aku tak nak dia ni, tak nak dia ni. Orang Melayu kan suka ni, suka label. Tolak. Baik. Sebab tu kena dengar. Kena dengar. Tuan-tuan, ramai orang yang merasa berat hati untuk menerima kebenaran ataupun al-haq kerana datang daripada pihak yang dia tak suka. Oleh kerana golongan ni dia tak suka, dia tak nak terima kebenaran. Dia kata, sorry lah, puak ni kalau cakap apa pun aku tak nak dengar. Kan? Ataupun yang melibatkan parti. Kan? Sorry lah, aku parti ni cakap apa pun aku tak nak dengar. Sebab tu saya kalau boleh sedaya upaya saya untuk mengelakkan daripada saya di label dengan parti mana-mana. Dalam masa yang sama saya menghormati ustaz-ustaz yang berkecimpung dalam parti. Tuan-tuan kena faham tu. Saya hormat pada ustaz yang berkecimpung dalam parti. Tapi saya cuba elakkan lah. Sebab bagi saya orang di Malaysia ni dia belum sampai satu tahap kematangan. Dia tak matang lagi. Sebab ustaz tu kalau parti A dia B, sorry lah, engkau parti A, kau cakap apa pun aku tak nak dengar. Kalau ustaz tu parti B, dia parti A, sorry lah, taubat aku tak nak dengar. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Banyak orang yang menolak kebenaran kerana datangnya kebenaran ataupun al-haq itu dianggap orang yang lebih rendah. Dia siapa puak dia? Kan geng-geng kita ustaz belaka. Puak dia siapa? Dianggap lebih rendah. Tuan-tuan, hatta kalau kata saya pergi ke sekolah menengah, hadir ke surau, kemudian ada budak tingkatan 3 bagi tazkirah, saya tak boleh kata, alah budak tingkatan 3 aku ustaz lah. No. Yang penting apakah kebenaran yang keluar daripada mulut dia. Lalu ada seorang lelaki bersama Nabi, qala rajulun, dia kata inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanatan. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana kalau ada seorang lelaki dia suka baju dia pakai cantik, kasut dia suka pakai cantik. Maksudnya dia nak tanya, adakah yang tu dimaksudkan sombong oleh Nabi? Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang tu bukan sombong. Nabi kata Allah tu cantik, Allah sukakan kecantikan. Maksudnya kalau pakai cantik, yang tu bukan sombong. Bukan sombong. Nabi habiskan hadis ni. Nabi kata, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nabi kata yang kata sombong tu ialah orang yang menolak kebenaran dan memperlekehkan ataupun meremehkan orang yang bawa kebenaran tu. Hak tu sombong. Masyarakat kita menganggap sombong hak macam tadi tu. Orang naik kereta Mercedes, mari masjid, Allah naik Mercedes. Tak, itu bukan sombong. Tapi orang kita nampak yang tu sombong. Mari ke masjid, pakai jubah, sarung kot. Dia kata, Allah, mari nakar no, pakai kot. Aku tahu nakar. Kan? Yang sombong. Tak, yang tu bukan sombong. Sombong tu menolak kebenaran dan meremehkan orang tu. Kalaulah kita tahu ini takrifan sombong, maknanya ramai orang sombong. Kalau generasi yang ada Facebook ni, kalau tuan-tuan boleh tengok, ramai yang sombong. Dia akan tolak kebenaran tu. Sebab pihak ni dia tak suka, hak ni parti lain, ni puak lain, geng kami ustaz ramai, geng kami. Sebab Nabi tak bagi ganggu orang lain. Sebab tu bila makan bawang kan, Nabi tak bagi hadir ke masjid. Sebab makruh. So yang makruh tu bukan bawang tu, tetapi bau yang mengganggu.
Adapun jika dia makan bawang, dia dapat menghilangkan bau tersebut, mungkin dia gosok gigi, dia pakai mouthwash, so bau itu telah hilang, maka tak makruh hadir. Kalaulah bawang pun mengganggu, bau rokok telah lagi kan. Sorry orang merokok. Tuan-tuan, orang yang merokok dia tak rasa dia bau busuk tu, tapi orang yang tak merokok dia akan rasa terganggu dengan bau rokok tu.